Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Dr. Azizah binti Mak Yusof, pensyarah bagi subjek VKM MB 1011 Pembangunan Masyarakat 1. Okey, pada hari ini iaitu kumpulan kami, kumpulan 7 akan membentangkan assignment atau tajuk yang kami ambil iaitu perancangan khidmat masyarakat. Tema dia ialah gotong royong di perumahan anak yatim. Okey, lokasi yang kumpulan 7 ambil iaitu di perumahan anak yatim Jalan Melati, Dungun, Terengganu. Okey, ahli kumpulan kami iaitu 4 orang. Okey, yang pertama iaitu Muhammad Arif bin Syahizam, nombor matrik 284055. Dua, Muhammad Aidil Adha bin Cik Mak Yusof, nombor matrik 289124. Yang ketiga ialah Terry Nelson Taising, nombor matrik 289413. Seterusnya yang terakhir ialah Adli Steben, nombor matrik 288996. Dan penyelia iaitu Dr. Azizah binti Mak Yusof. Pengenalan. Program ini adalah untuk bahasrat untuk melaksanakan khidmat bakti di sebuah anak yatim di Jalan Melati 2300 Dungun, Terengganu. Okey, yang untuk kedua, idea inilah telah dicetuskan atas keinsafan dan kesedaran bahawa anak-anak yatim ini adalah pelengkap kepada sebuah masyarakat yang aman dan harmoni. Untuk yang ketiga ialah anak-anak yatim juga harus diberi perhatian, memandangkan mereka ini merupakan golongan yang kurang bernasib baik, yang tidak mempunyai ataupun kerana ketiadaan ibu atau bapa. Seterusnya ialah rata-rata mereka ni berasal daripada golongan ataupun keluarga yang susah dan memerlukan perhatian. Seterusnya ialah membentuk jati diri, menjadi suri teladan kepada siswa, siswi dan masyarakat. Iaitu kita lah, bahawa anak yatim ini juga merupakan penting untuk kita menjaga ataupun mengambil berat. Seterusnya ialah melalui program ini kami dapat kemahiran untuk merancang dan mengurus dan melaksanakan program khidmat masyarakat. Okey, untuk matlamat pertama ialah untuk menzahirkan penghayatan kemahiran insaniah dengan melakukan kerja-kerja kebajikan kepada pihak yang terlibat. Okey, yang kedua, memberi keinsafan dengan kesedaran bahawa anak-anak yatim ini ialah pelengkap kepada sesebuah negara ataupun negeri aman dan harmoni. Seterusnya ialah harus diberi perhatian kerana ketiadaan ibu bapa dan kurang kasih sayang. Seterusnya ialah untuk yang terakhir, meringankan beban mereka yang terdiri dari golongan yang susah. Objektif. Satu ialah untuk melatih pelajar untuk menjadi pemimpin. Yang kedua ialah memupuk semangat cinta budaya gotong royong. Yang ketiga ialah boleh bekerja mengikut peraturan dan juga protokol. Seterusnya ialah memupuk semangat kerja dalam pasukan. Seterusnya ialah mengambil berat tentang masyarakat. Dan yang terakhir ialah untuk menghayati ciri-ciri insan yang berakhlak mulia dan nilai pelajar yang positif. Okey, untuk slide seterusnya ialah saya akan serahkan kepada Muhammad Aidil Adha untuk mentengan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil Adha bin Cik Mak Yusof, nombor matrik 189124. Terima kasih kepada Encik Aid. Saya teruskan sambungan pembentangan ini. Pelaksanaan program tarikh 30 November 2021, tempat perumahan anak yatim Jalan Melati, Dungun, Terengganu. Penyertaan seramai 48 pelajar Universiti Utara Malaysia. Tentatif program. Masa 6.30 pagi kita berkumpul di Universiti Utara Malaysia. Jam 7 kita bertolak ke rumah anak yatim, dijangka sampai pada jam 8. Setelah sampai, kita teruskan dengan bacaan doa, ucapan pengerusi program masyarakat dan ucapan alu-aluan daripada pengetua perumahan anak yatim. Seterusnya jam 9 kita adakan ice breaking, iaitu sesi pengenalan. Selesai sesi pengenalan, kita ada minum pagi dan rehat seketika. Dan
Jam 10 kita teruskan aktiviti gotong royong membersih kawasan perumahan anak yatim, memotong rumput, mengecat rumah, menghias kawasan dan lain-lain lagi. Setelah selesai jam 1.30 kita berehat dan makan tengah hari. Sesi petang pada jam 2.30 petang kita akan adakan solat berjemaah bersama anak yatim. Selesai solat kita akan mengadakan sukaneka kepada anak-anak yatim seperti cari gula dalam tepung, rebut kerusi, bowling padang. Selesai aktiviti sukaneka kita akan rehat dan minum petang. Selepas minum petang kita akan ada menyampaikan penghargaan, hadiah dan penutup. Dan jam 6 kita akan bersurai dan bertolak ke UUM Utara Malaysia. Jawatan Kuasa Induk. Penaung Profesor Mardiah Hussein bin Abdullah, Penasihat Dr. Azizah binti Muhammad Yusof, Penyerah Khidmat Masyarakat Dr. Azizah binti Muhammad Yusof. Jawatan Kuasa Pelaksanaan, Pengarah Program Muhammad Arif bin Syahrizam, Timbalan Pengarah Program Muhammad Aidi Adaha, Setiausaha Adli Stabon, Bendahari Syahrirul Azrin bin Amir Hamzah. Ahli Jawatan Kuasa Dokumentasi dan Fotografi Abdul Basit bin Uthman. Pengumpulan buku Muhammad Hazim bin Cik Noh. Makanan Ani Wanajan, anak lelaki Vivekananda. Pengangkutan Ahmad Fauzan bin Zakaria. Penginapan Muhammad Iskandar bin Syafi. Keselamatan dan Kebajikan Terry Nelson. Cendera Mata Kevin Anak Joseph. Pengacara Nur Solehan binti Abdul Nasir. Aktiviti dan ceramah Abdul Munib bin Omar. Saya serahkan pembentangan ini kepada Encik Adli. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera semua. Saya Adli Stabon, nombor matriks 288996. Saya akan menyambung tentang jawatan kuasa pelaksana. Seperti yang kita lihat dalam jadual ini, jawatan kuasa yang pertama ialah dokumentasi dan fotografi. EJK Abdul Basit dan Ahmad Syukri. Bidang tugas membuat dokumentasi bergambar perjalanan projek sebelum, semasa dan selepas. Seterusnya menyediakan 1 laptop dan 1 printer. Jawatan kuasa yang kedua, pengumpulan buku. EJK Muhammad Hazim, Zabidah dan Zabidah. Bidang tugas memastikan agihan jenis dan kategori buku yang dikumpul. 10 buah buku seorang. Seterusnya mengumpul buku sumbangan yang diterima dan dibawa ke tapak projek. Jawatan kuasa yang ketiga, makanan. EJK-nya terdiri daripada N, Nur Rosnani dan Nur Syariza. Bidang tugas menguruskan jamuan atau makanan peserta dan anak yatim mencukupi, dan menghidang makanan untuk majlis perasmian dan penutup. Seterusnya memastikan agihan makanan kepada semua mengikut jadual. Jawatan kuasa yang keempat, pengangkutan. EJK Ahmad Fauzan dan Muhammad Khairul. Bidang tugas menguruskan pengangkutan untuk membawa peserta pergi dan balik, sewa bas. Jawatan kuasa yang kelima, penginapan. EJK Iskandar dan Mardiah. Bidang tugas menguruskan tempat penginapan peserta dan memastikan keselesaan peserta. Jawatan kuasa yang keenam, keselamatan dan kebajikan. EJK Terry dan Nur Hakimi. Bidang tugas menjaga keselamatan dan kebajikan peserta sepanjang pelaksanaan projek. Jawatan kuasa yang ketujuh, cenderamata. EJK Kevin dan Nurul Nabiha. Bidang tugas menguruskan hadiah dan cenderamata kepada anak yatim dan jawatan kuasa rumah anak yatim. Seterusnya menyediakan dulang atau alas meja untuk majlis penyampaian cenderamata. Jawatan kuasa yang ke-8, pengacaraan. EJK-nya ialah Nur Soleha. Bidang tugas mempengaruhi setiap majlis atau slot aktiviti dan ceramah yang diadakan, dan memastikan kelancaran setiap aktiviti. Jawatan kuasa yang ke-9, aktiviti atau ceramah. EJK Ahmad Sabri, Muhammad Azril dan Muhammad Akmar. Bidang tugas
melantik penceramah dan fasilitator bagi setiap slot aktiviti atau ceramah. Selain itu, mengendalikan solat dan tazkirah dan menyediakan kemudahan alat dan tempat yang sesuai untuk riadah. Oke, seterusnya anggaran pendapatan program. Seperti yang kita lihat dalam jadwal ini, butiran kutipan ahli berjumlah 480, sumbangan pusat kurikulum berjumlah 500, sumbangan luar 400, keseluruhannya ialah 1380. Seterusnya saya serah kepada Cik Terry. Terima kasih. Nama saya Terry Nelson Taisin, nomor matriks 289413, dan saya akan tentang anggaran perbelanjaan. Waktu makan sarapan pagi 1 kali, harga seorang atau sumber adalah Rm3. Jumlah adalah 48 orang, jumlah keseluruhan adalah Rp144. Kedua, makan tengah hari 1 kali saja, harga seorang Rm5. RM5 kali 48 orang adalah Rp240. Makan malam 1 kali saja, Rm5. RM5 kali 48, Rp240. Keempat, cendera mata, Rm50. 5 kali hamper adalah sebanyak Rp250. Pengangkutan sewa bas Rm100 per hari. 1 bas adalah sebanyak Rp100. Dokumentasi Rm10 atau RIM. Kertas A4 tolak 2 RIM adalah sebanyak Rp20. Jumlah keseluruhan adalah sebanyak Rm994. Jadi saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Kesimpulannya adalah program gotong royong ini, ahli jawatan kuasa program berharap dapat memberi kesadaran kepada anak-anak yatim dan masyarakat pentingan amalan gotong royong, kerana ia dapat memupuk semangat bekerja sama antara satu sama lain. Selain itu, kita juga dapat simpulkan bahwa dengan aktiviti gotong royong ini yang dapat melibatkan setiap ahli komuniti dapat menjadikan ejen penyatu antara satu sama lain di samping faedah-faedah yang lain. Akhir sekali, semoga masyarakat madani dan intelijensia dapat dilahirkan hasil daripada penglibatan dalam aktiviti gotong royong dan membantu meringankan ujian dan musibah yang melanda kepada anak-anak yatim. Jadi, sekian, terima kasih.